Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita teruskan dengan topik 3. Okey, sanitation in food manufacturing. Okey, sanitation Alright. So, tanpa membuang masa, mari kita tengok okey, apa dia topik 3 ni. Alright. So content dia anda akan belajar mengenai apakah maksud definition of sanitation. Okay, and then the mode of spread of disease. Okay, mode of spread of disease. Okay, macam mana mode untuk penyebaran penyakit. Okay, seterusnya kita belajar juga mengenai personal hygiene. Okay, personal hygiene of food handlers. Alright, next cleaning operation. Okay, plant design, rodent and insect. Okey, itu berkaitan dengan pest lah. Okey, tapi kita tengok dulu satu persatu Alright, kita mulakan. Okey. After completing this topic, okay, you will able to learn first definition of food sanitation. Okay. Second, the mode of spread of disease. Okay. And then you are able to explain the importance of personal hygiene and cleaning in food processing plant. Okay, saya rasa walaupun kita ulang balik, kita belajar balik pasal sanitation ni, saya rasa semua dah mahir dah kot. Tapi tak apa, kita ulang kaji lah. Alright, so okay, sebelum kita tengok apa itu definition of sanitation, first kita nak cerita sikit lah. Okay, cleaning and sanitation. Okay, cleaning and sanitizing. Sekarang ni musim-musim COVID ni memang semua dah biasa dah sanitizing alright. So maybe the most important aspect of hygiene program in food processing plant. Okay. By the way, kalau dalam industri makanan, kat kilang makanan ke mana-mana buat tempat buat makanan, okay, mencuci tangan dan juga menggunakan sanitizer ni, okay, memang amalan biasalah. Macam dulu saya kerja kilang pun memang sebelum masuk production line kita pakai sanitize. Walaupun dah pakai glove, kita sanitize juga glove tu. Alright. Tu memang amalan yang normal lah. Okay, so detailed procedure must be developed for all food product contact surface. Okay, so cara untuk mencuci dan juga sanitizing ni bukan saja tertumpu pada food handler kita ni, okay, tetapi juga kepada peralatan, okay, facility bangunan, okay, kena ada perancangan yang detail, okay, spesifik, okay, tang mana sikit hari kena cuci, alat mana yang kena cuci, okey, macam mana kaedah mencuci, guna apa cuci, guna sabun apa cuci, okey, guna air apa yang cucinya. Alright. So cleaning accuracy, okey, kekerapan untuk kita mencuci ni, alright, dia bergantung pada jenis produk ataupun bergantung pada company tu punya polisi lah. Alright. So selalunya kalau yang betul-betul follow guideline yang strict, okay, dia akan mencuci ataupun sanitize peralatan, okay, production line dia mungkin setiap kali sebelum dia memulakan proses pembuatan makanan itu. Okey, contohnya, okey, hari ni kilang saya nak buat 3 produk. So pagi ni saya nak buat produk pertama. So saya cuci dulu produk dan peralatan yang berkaitan dengan produk yang pertama. Habis tu produk pertama nak run pula produk kedua. So bila nak run produk kedua, kita cuci sekali lagi baru kita run produk kedua. Itu yang paling bagus lah setakat ni alright. Okay, so dia cakap lagi banyak kita cuci, lagi bagus. Alright. Okay, seterusnya. Okay, food contact surface. Okay, ini benda-benda kita kena cuci. Okay, contohnya apa kita nampak kat dalam gambar ni. Okay, food contact surface apa? Okay, peralatan. Okay, peralatan pisau ni. So benda ni mesti kena cuci. Okay, tangan kita walaupun dah pakai glove pun kena cuci. Okay, apa ni, chopping board. Nampak chopping board? Chopping board. Apa ni chopping board? Okay, peralatan dia sebagai alas dia lah untuk kita potong pun kena cuci, okay, sebelum kita gunakan. Lagi apa lagi? Okay, produk bergerak atau conveyor belt conveyor belt nampak laluan ni, conveyor belt ni, kalau oren ni belakang ni, okay, dia bawa produk berjalan, okay. So tempat ni tempat kita letak makanan bergerak. So tempat ni pun sentiasa kena cuci, alright, sebelum production berjalan, alright. Dan juga selain daripada peralatan-peralatan yang bakal kita gunakan lah, kalau ada guna sudip ke apa ke, alright, pastikan semuanya dicuci dan disanitize. Alright. Seterusnya. Okay, baru kita masuk definition of sanitation. Okay, what is the definition? Alright. First, kita tengok dulu apakah perbezaan. Perbezaan antara cleaning dan sanitation. Dia ada perbezaan. Mungkin nampak macam sama, okay. Tapi sebab tu kita guna term yang beza, cleaning dan sanitation. Okay, cleaning. Okay, apa maksud cleaning? Okay,
Cleaning is a complete removal, okay, complete removal of food soil using appropriate detergent under recommendation. Okay, maksud cleaning adalah membuang segala jenis soil ataupun debris ataupun benda-benda asing yang tak bersih, okay, menggunakan deterjen chemical atau menggunakan pencuci chemical pencuci, alright. Di bawah syarat-syarat dan condition yang tertentu. Alright. So basically membuang apa yang kotor. Selalunya kita guna air lah Alright. Guna air ataupun guna dan dicampur dengan sabun Alright. Okay. Kalau sanitation, okay, sanitation bermaksud creating and maintaining hygienic healthful condition. Okay. So sanitation ni dia lebih kepada kalau tadi proses mencuci, cleaning. Okey, kalau sanitation kita mengekalkan keadaan yang hygienik, bersih, okey, dan sihat untuk peralatan-peralatan tersebut. Maksudnya daripada segi tata cara bekerja, SOP bekerja, okey, kita terapkan amalan-amalan yang hygienik, okey. Itu adalah sebahagian daripada maksud sanitation. Alright. Okey. So dan contohnya mungkin kita apply apa, sanitizer ke apa, itu a part of sanitation lah. Alright, so cleaning tadi balik okay. Food, soil and water matter on food contact surface. Okay. So benda yang kita cuci tadi adalah benda yang unwanted lah, benda yang kita tak nak ada pada makanan, pada food surface, pada surface makanan Alright, type of cleaning, okay, mungkin mechanical cleaning. Apa maksud mechanical cleaning? Okay, mechanical cleaning dah air tu memang kita gunalah kan. Mechanical cleaning mungkin kita ada lap, ada berus, okey, mechanical lah, cuci, gosok-gosok ke, okey. Cleaning out of place, okey, manual cleaning, cleaning in place. Ni jenis-jenis teknik-teknik cleaning lah alright. So kalau kita tengok sanitation, okay, according to AOAC, ni dia punya standard lah Standard Accreditation of Chemical lah, boleh check kat internet apa maksud AOAC ni, okay. Process that reduce the contamination, okay. Dia adalah sanitation ini adalah satu proses di mana kita mengurangkan potensi untuk kontaminasi by 99%. Pastikan bakteria tak ada lah, apa tak ada, okey. Memastikan kalau macam tadi cleaning tadi mungkin on the surface daripada mata kasar je. Sanitation ini memang sampai ke level bakteria, kita pastikan dia sanitize, kita tak ada bakteria melekat, okey. Dan keadaan itu sentiasa dijaga, di maintain, alright. So next, sanitation is just is more than cleaning surface. Ni cleaning okay, that be cleaned by that can be sanitized. Okay. So sanitation ni dia bukan sekadar mencuci, tapi dia lebih kepada pembersihan menyeluruh. Okay. Dia nak pastikan at least 99% surface tu atau peralatan tu betul-betul dicuci dan disanitize istilah dia. Okay, ada juga jenis-jenis sanitize, ada thermal sanitization dan juga chemical sanitization. Okay, by the way benda ni dua-dua diguna pakai, bukan salah satu dua-dua diguna pakai di food industry. Apa itu contoh thermal sanitation? Kita gunakan haba yang panas lah, especially contoh dalam mencuci tangan. Okay, kita kalau cuci cukup air biasa je. Okay, tapi kalau nak bagi dia apply sanitation ni, kita cuci guna air panas. Okay, food industry selalu guna, okay, dia bekalkan dekat dia punya tempat cuci tangan tu suhu-suhu yang tertentu, menggunakan haba yang lebih sikit supaya bakteria betul-betul mati dekat tangan ataupun dekat equipment, dekat gloves tadi cuci menggunakan air panas dan sebagainya. Okay, itu yang thermal sanitization. Okay, yang kedua sanitization kita boleh guna chemical guna itulah alkohol, okay, ataupun kita guna deterjen, okay, sabun yang tadi alright. So tapi make sure kalau chemical kita gunakan food grade chemical okay. So mungkin nampak sama cleaning dan sanitation ni, tapi kalau cleaning sekadar mencuci tapi tak maintain. So macam ni nak maintain, kena apply amalan hygienic, okay, sanitation ni. Alright. So sanitation ni sebenarnya dia lebih menyeluruh compare pada cleaning. Cleaning just cuci pada surface saja, tapi sanitation dia menyeluruh. Dia lebih lagi, dia betul-betul memastikan sampai ke akar umbi betul-betul bersih, betul-betul tak ada bakteria dan sebagainya. Sanitation ni scope dia lagi detail lah, lagi strict. Okay. Alright. So tu beza cleaning dan sanitation.
Alright. Seterusnya, okay, the objective of sanitation ya. Okay, sanitation ni kita nak reduce growth of microorganism ni for sure lah, untuk kita menghalang pertumbuhan bakteria. Alright. So peralatan kita dapat elakkan daripada segala jenis kotoran dan juga bakteria. Okay, so sebab apa kita tak nak peralatan kita ni tercemar dengan benda-benda kotor ni, supaya dia tidak berjangkit kepada produk makanan kita. Nanti efek dia kepada kita lah, foodborne illness dan juga food spoilage boleh cepat berlaku. Alright. So apa yang berlaku objektifnya adalah untuk kita, pertama adalah untuk kita remove the food for the bacteria. Okay, kita buang segala jenis makanan untuk bakteria ni bertumbuh. Okay, yang kedua, sanitize dia adalah untuk kita bunuh juga bakteria tersebut. Okay, sebab tu kita apply chemical sanitization dengan thermal sanitization. Okay, so thermal, especially thermal, okay, dapat membunuh bakteria lah pada suhu yang tinggi ya. Okay, kita guna air panas dalam mencuci. Okay, so clean, sanitize equipment and surface must dry. Okay, so lepas kita cuci, kita kena pastikan peralatan tu dikeringkan. Okay, sebab apa? Sebab kalau ada saki-baki mungkin air yang tertinggal, mungkin bakteria boleh juga tumbuh. Alright. So itu adalah langkah-langkah untuk kita buat sanitation lah. Make sure ending dia kita keringkan. Alright. Seterusnya, okay, just because work surface or utensil look clean does not mean it's sanitary. Okay, macam saya cakap tadi, okay, kita cuci, okay, beza cuci dengan sanitize ni, cuci sekadar cuci. Okay, sanitize kita maintain dan kita lebih menyeluruh lagi dia punya pembersihan tu ke level sampai bakteria dan sebagainya. Alright, so sebab tu kita cakap, kalau kita nampak peralatan tu, contoh sudu dalam gambar ni lah, nampak bersih, kita cuci dengan air tadi kan, tapi belum tentu dia 100% cuci. Sebab apa? Sebab kita tak apply sanitization. Okay, mungkin tak guna chemical ataupun peralatan mencuci, bahan pencuci yang sanitize. Okay, tak guna air panas, tak guna deterjen. Alright. Mungkin kalau tak ke level macam tu, okay, sebenarnya walaupun nampak bersih, tapi bakteria masih ada. Sebab tu bezanya kalau kita apply sanitation ni. Okay? Sanitation bagi pembersihan menyeluruh, guna thermal sterilization dengan guna chemical sanitization. Okay, sebab walaupun nampak bersih, bakteria masih boleh membiak sebenarnya. Alright. So benefit of food sanitation program. Okay. Okay, apakah kelebihan kita apply program food sanitation ni lah pada produk kita, pada production line kita, pada kilang kita. Okay, first comply with regulation. Kita mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, okay, dan standard-standard lain, ISO, SIRIN dan sebagainya. Okay, so bila kita ambil satu standard, okay, benda-benda yang auditor ataupun penguatkuasa ni, dia akan tengok benda-benda ni lah. Adakah produk kita ataupun kilang kita ni, peralatan kita semua dicuci ataupun disanitize dengan baik, dengan betul. Alright. So dia ada peraturan dan kita kena patuh peraturan tersebut lah. Kalau anda buat, tanda anda mematuhi peraturan tersebut lah. Alright. So next, prevent outbreak of foodborne illness. Kita mengelakkan daripada berlakunya foodborne illness daripada berlaku lah. Alright. Sebab apa? Kita dah cuci, kita dah pastikan produk kita bersih. Okay, so bakteria tak boleh melekat pada produk makanan. So bila kita jaga benda ni, insyaAllah, okay, tak ada case foodborne illness yang boleh berlaku. Alright. Okay, so improve quality and shelf life of food. Okay, improve quality and shelf life of food ni maksud kita confirm lah, bila kita bersih dan sanitize, bakteria tak boleh membiak. So dia dalam masa yang sama, dia membantu meningkatkan kualiti produk kita. Okay, tak ada selamat dan tak ada bakteria. Okay, tahan lebih lama. Okay. So next, increase the quality and confidence. So bila kita ni, dia akan membagi satu identity, okay, memberi satu keyakinan kepada customer kita untuk beli produk kita, percaya pada company kita yang buat makanan ni lah. So orang tahu makanan kita selamat dan ada apply sanitation dan sebagainya. Alright. So meningkatkan motivasi pekerja. Alright. Consumer, pengguna pun bagi satu pandangan, tanggapan, satu orang panggil performance, satu standard yang baik untuk kilang kita. Alright. So ini adalah kelebihan sanitation program ni lah. Alright. Seterusnya, okay, mode of spread of disease. Okay, macam mana kaedah penyakit boleh disebarkan. Alright. So kita
kita nak cerita sikit pasal foodborne illness lah, foodborne hazard sama lah, foodborne illness, foodborne hazard. Okay, mungkin semua dah tahu lah ya. Okay, foodborne illness ni mungkin datang daripada fizikal, mungkin datang daripada chemical dan juga mungkin datang daripada microbiological, bakteria. Okay, so foodborne hazard ni dia ni lah kategori saya sebut tadi, biological, chemical ataupun physical hazard, okay, yang ada pada makanan yang boleh menyebabkan berlaku hazard atau berlaku kecelakaan kepada pemakan, orang yang makan produk makanan kita tu. Okay, biological hazard yang paling utama kita ambil kira sebab bakteria benda yang paling sensitif tapi kita boleh kawal sebenarnya asalkan kita menyediakan SOP ataupun storage, cara penggunaan dan langkah-langkah keselamatan yang betul untuk kita kontrol produk kita boleh kontrol biological hazard. Tapi make sure biological hazard ni adalah benda yang utama kita highlightkan. Okay, sebab kalau kita dapat halang produk kita daripada physical hazard, okay, dapat cegah daripada ada benda-benda fizikal keras daripada masuk dalam produk kita mencederakan fizikal pengguna, tu satu. Okay, tapi dalam masa yang sama, kalau kita tak mampu jaga biological hazard tapi bakteria still ada, consumer still boleh sakit. Okay, boleh terkena foodborne hazard ataupun foodborne illness ni. Alright. So food product kita ni dia provide nutrient that microorganism need for growth. So sebabkan produk makanan kita dah ada nutrient. Alright, ada makanan-makanan yang diperlukan oleh tubuh badan kita, tapi dalam masa yang sama boleh dijadikan juga makanan untuk bakteria bertumbuh. So macam mana kaedah yang boleh kita halang walaupun kita tahu, okay, contohnya susu banyak nutrien, bakteria senang berbiak. So kita boleh kontrol daripada kaedah lain. Alright. Mungkin kalau setengah produk kita boleh kontrol dia punya pH value, setengah produk kita boleh kontrol dia punya oxygen level dia, ataupun setengah produk kita boleh kontrol dia kita boleh halang melalui dengan packaging ataupun storage condition, suhu. Alright. So kaedah-kaedah ni yang kita gunakan untuk halang foodborne illness lah. Sebenarnya cerita, kalau cek balik dalam microbiological factor, apa benda yang faktor yang kita tahu untuk pertumbuhan bakteria, benda itulah yang faktor yang sama kita gunakan untuk kita kontrol microorganism growth. Alright. Okay. So where do microorganism in food come from? Daripada mana datangnya bakteria dalam makanan ni? Okay, microorganism atau bakteria ni, okay, dia datang daripada everywhere. Okay, daripada bermacam-macam tempat, daripada tanah ada, daripada tahi ada, okay, feces, daripada air, okay, air tu udara, daripada water ada, okay. Food can be contaminated anytime, boleh tercemar anytime. Okay, makanan boleh tercemar bila-bila masa, okay. Bila ada contact dengan surface yang kotor lah. Okay. So surface yang mungkin food contact ni, suatu penuaian, okay, petik buah ke, okay, petik lapah daging ke, sembelih binatang ke, okay, pemrosesan mungkin boleh contamination dekat situ, distribution sewaktu kita nak hantar ke kedai, okay, boleh juga contaminate kat situ, dan juga preparation ataupun storage pun boleh juga. Sewaktu storage pun boleh jadi contamination berlaku. Alright, sebab tu kalau dalam hazard, dalam JMP, setiap stage ini kita jaga. Okay. Okay, istilah apa yang kita belajar tu, from farm to fork. Okay, daripada farm sampai ke fork, setiap stage tu kita jaga dia punya apa ni orang panggil, pengawalan terhadap contamination ataupun infection daripada microorganism ni. Kita kontrol setiap pada proses daripada raw processing sampailah finish products. Okay. Alright. Ni contoh gambar kat sini boleh tengok lah. Source of contamination, daripada mana-mana datang. Okay. Transfer bakteria masuk ke dalam makanan, potential hazardous. So bila kita hidangkan tu, okay. Time and warmth allow bacteria to grow. Okay, mungkin kita tunggu makanan tersebut. Okay, mungkin nak hidang ke, simpan dulu ke. Okay, waktu storage tu bakteria dah boleh membiak, dan bila makanan tu dimakan, okay, berlakulah food poisoning. Alright. Okay, saya rasa ni semua dah biasa banyak kali ulang lah. Alright, tak apa. Sebab memang keperluan dalam topik ni ada bahagian sanitation lah. Alright. So,
Most common pathogen associated with foodborne illness. Okay, ni jenis-jenis pathogenic bacteria, bakteria microorganism yang selalu ada pada jenis-jenis makanan lah. Contoh kat sini, okay, land animal. Okay, kita tengok gambar ayam lah. Contohnya land animal. Okay, bukan ayam lah, ayam, lembu. Alright, selalunya dikaitkan dengan bakteria Salmonella, Campylobacter, okay, Listeria, monocytogenes. Okey, ni nama-nama bakteria yang selalu ada pada makanan daging-daging, okey, binatang darat lah. Okey, aquatic animal, okey, contohnya daripada ikan lah boleh dapat bakteria, okey, scombroid, okey, scombroid toxin, okey, Shigua toxin, okey. Ni nama-nama toksin lah, nama-nama toksin yang boleh ada pada makanan laut. Alright. So, pada tumbuh-tumbuhan, alright, sayur kita makan, nasi kita makan tu mungkin boleh dapat Salmonella juga, Listeria dengan monocytogenes. Alright. Okay. Okay, chain of infection. Okay, so kita tengok chain of infection. Macam mana rantaian boleh berjangkit kepada makanan dan orang lah. Alright. So, kita tengok okay. Organism, okay, yang merah ada ni lah. Okay, the infection agent or bacteria, okay, okay, maksudnya bakteria tu sendiri, okay, reservoir, human, animal, environment, equipment, okay, lekat pada peralatan, lekat kepada makanan, okay, datang daripada datang pada haiwan, datang pada manusia, okay. Alright, so way out of body, okay, mungkin juga bukan daripada environment juga, mungkin boleh dapat datang pada human tadi, mungkin datang daripada darah orang yang ada penyakit tu, okay, muntah, okay, orang bersin, satu bersin tutup mulut, feces, najis, okay, urine, okay, air kencing, wound and drainage, okay, wound drainage, okay, maksudnya luka-luka, right, mungkin boleh berjangkit, okay, okay, method of spread, okay, mungkin daripada bila bersentuhan, okey, daripada peralatan, okey, dia terkena peralatan, kena pada makanan, droplet, titisan-titisan, okey, daripada air-air kotor, okey, ataupun daripada airborne, udara. Alright, way into the body, okey, mungkin boleh tembus kulit, okey, ataupun tercocok masuk ke kulit. Inhalation ni apa? Inhalation ni daripada pernafasan lah, daripada air tadi, mucous membrane. Alright, okey. So next, daripada person mungkin kita boleh datang dapat organism tu daripada kanak-kanak, orang tua, okey, orang-orang yang berisiko, alright. So ini adalah orang-orang yang berpotensi besar untuk berjangkit sesuatu penyakit foodborne illness ni, kanak-kanak, orang tua dan juga orang-orang yang berpenyakit lah. Okey. So next, okay, food poisoning. Okay, food poisoning. Okay, ni okay, foodborne poisoning ni keracunan. Okay, dia ada salah satu cabang foodborne illness. Okay, foodborne illness apa beza food poisoning? Okay, foodborne illness sebarang bentuk penyakit yang datangnya daripada makanan. Okay, contohnya food poisoning. Food poisoning keracunan makanan. Alright. Okay, so there are two type of foodborne illness. Okay, pertama ada dua jenis foodborne illness. Satu datang daripada microorganism. Okay, okay, satu daripada infection, satu lagi daripada intoxication. Okay, apa beza foodborne infection dengan foodborne intoxication? Okay, infection berlaku apabila bakteria yang kita dapat tu adalah daripada makanan. Okay, maksudnya kita makan sekali dengan bakteria tu. Contohnya Salmonella, Shigella, nama-nama bakteria. Contoh Salmonella pada ayam, dia membiak kat ayam tu, kita makan ayam tu, so kita makan sekali dengan bakteria tu masuk dalam badan kita, kita sakit. Okey, kalau tu infection. Okey, kalau intoxication adalah apabila bakteria tu, contohnya pada roti tadi ada kulat lah, ada mold. Mold tu dia produce toksin. So kita makan toksin tersebut, kita makan roti tu, so toksin tu kita makan lah kan. So kita sakit disebabkan toksin. Bukan disebabkan bakteria tu, tapi disebabkan toksin yang dikeluarkan oleh bakteria tersebut. Itu adalah intoxication. Alright. Kalau infection, sakit sebab kita makan bakteria tu yang ada pada makanan tu. Okay. Intoxication adalah disebabkan toksik yang dikeluarkan oleh bakteria tu kita makan.
Alright, so ini adalah dua punca food poisoning. Alright. Okay, ni ada sedikit kita boleh tengok lah foodborne illness mechanism dia. Okay, kalau infection, okay, ini kalau infection ni, dan sebelah dia kalau intoxication. Okay, kalau infection, okay, pathogen contaminate food. Okay, mula-mula sama je. Okay, intoxication pun sama. Okay, mula-mula bakteria atau pathogen ni dia melekat. Patogen tu maksud patogenic bakteria bakteria yang boleh menyebabkan penyakit okey, mula-mula dua-dua ni hinggap pada makanan. Okey, mekanisme dia first sama. Okey, yang kedua, pathogen present at hazardous level and grow. Okey, so pathogen ni dia membiak, dia membesar. Okey, dia membesarkan koloni dia dalam makanan, so makin banyak. Okey, ini kalau foodborne infection. Kalau intoxication, dia pun membiak juga, okey, tapi bezanya dia form toksin, dia hasilkan toksin. Okey, kalau yang ni dia sekadar membiak, dia tak hasilkan toksin. Kalau intoxication ni dia membiak dan dia menghasilkan toksin. So lagi banyak dia membiak, lagi banyak toksin dia hasilkan. Yang ni dia yang foodborne infection tadi dia just membiak saja. Okey, so chain yang kedua apa yang berlaku adalah food consume. Okey, produk makanan dimakan. Alright, kalau food infection, okay, pathogenic grow, okay, in intestinal tract, cause irritation, intestinal production and enter bloodstream. Okay, so bacteria, okay, ya padam sikit. Okay, so bakteria yang dah banyak tadi, dia start menyebabkan sakit-sakit dalam badan kita di bahagian-bahagian itulah perut, okey, stomach, dan juga dalam kita punya intestinal, okey, maksudnya dalam usus. Alright, kita akan start rasa ada irritation, okey, rasa sakit ataupun tu dalam badan tu baru dia produce toksin. Okey, alright, so segala benda yang tak baik tu berlaku dalam badan. Okey, penyakit tu dia start berlaku dalam badan okey, so efek dia kita makan tadi kita jadi sakit. Alright, so kalau intoxication, okey, lepas produk tu makan, okey, toksin yang kita makan sekali makanan tu dia masuk dalam salur darah. Okey, so kita pun sakit. Alright, so bezanya kat sini, okey, sama juga intoxication, kita sakit disebabkan toksin. Okey, infection kita sakit sebab bakteria tu masuk dalam badan kita dan dia menyerang badan kita lah. Okey, di sini beritahu mungkin ada toksin juga diproduce, tapi dia tak produce dekat luar makanan, dia produce dalam perut kita. Okey, alright. Okey, ni contoh lah. Okey, ni contoh kalau daripada segi gambar lah kita boleh tengok okey, contohnya kat sini kita masak nasi. Okey, nasi ni dia dah ada bakteria contohnya. Okey, so yang kita masak ni adalah yang ada bakteria lah. Okey, so rapid deep fry kills organism but not kills the toxin. Okay, so snatch to inadequate rewarming prior available bacteria. Okay, so ini contoh macam mana dia boleh jadi intoxication ataupun dia boleh jadi infection. Okay, apa yang berlaku adalah ni bakteria. Okay, contohnya bakteria ini, okay, kalau kita panaskan makanan tu, okay, kita panaskan makanan gitu. Okay, so bakteria ni dia hasilkan toksin. Alright, so bakteria boleh mati kalau kita panaskan produk, tapi toksin dia tak boleh hilang walaupun kita dah masak ataupun kita dah panaskan. So bila kita makan, kita akan makan sekali dengan toksin, so kita kenalah foodborne intoxication, sakit. Alright, ni kalau contoh kalau kita tak panaskan, okay, bakteria tu membiak dengan banyak, so bila kita makan, alright, so bakteria tu dia akan menyebabkan badan kita sakit lah. Alright, so kalau compare pada infection dengan intoxication, mungkin lebih bahaya intoxication sebab susah kita nak kawal intoxication. Sebabnya bakteria boleh mati, toksin tak boleh hilang walaupun kita dah panaskan. Okay, so kalau foodborne infection ni lagi senang kita nak kontrol. Kita panaskan je, kita dapat halang infection tu daripada berlaku. Okay, ni contoh-contoh lain lah. Alright.
Okay, contohnya dia ni punca daripada hygiene, okay, intoxication daripada hygiene. Contohnya orang yang sakit, okay, ada bakteria daripada orang, lepas tu orang tu tak cuci tangan ke dia pegang makanan. So makanan tu dah kotor, okay, kena hingus lah apa kan. Alright, so orang makan, so orang pun ceret-beret ataupun muntah. Alright. Okay, how food become contaminated? Okay, so macam kita tahu tadi lah, makanan boleh contaminated, okay, daripada pelbagai-bagai sumber. Okay, okay. So setiap stage tu, okay, daripada raw material, processing, finished good, storage, semua boleh jadi punca kepada contamination. Alright. Personal hygiene of food handler. Alright. Okay, personal hygiene of food handler. Alright, kita kena jaga apa? Jaga kita punya food personal hygiene ni lah. Alright, so boleh datangnya daripada mana? Okay, daripada rambut boleh, daripada pakaian boleh. Alright, daripada hidung, telinga, okay, tangan, bakteria ada je kat seluruh badan ya. Okay, so okay, sangat-sangat penting menjaga food hygiene, okay, menjaga personal hygiene, kebersihan, okay, kebersihan diri dan sebagainya lah. Alright, personal hygiene. Skin is constantly deposit sweat, oil and dead cell. Okay, so daripada kulit boleh datangnya masalah hygiene kalau tak dijaga betul lah. Okay, kulit boleh, kulit kita kan berpeluh, berminyak, okay, ada sel mati. Alright, tu pun boleh menyebabkan contamination pada produk makanan. Okey, sebabnya benda-benda ni contohnya minyak semua tu, okey, peluh dia sebenarnya bercampur dengan benda-benda kotor dekat luar tu lah, daripada habuk, okey, daripada apa ni, bakteria kat luar pun boleh melekat, okey, bila pada kulit kita ni. Okey. So efek dia adalah kulit kita mungkin boleh jadi gatal-gatal. Okey, bila kita gatal-gatal, kita garu-garu kita buat makanan, mestilah hasil garuan kita tu akan melekat pada produk makanan. Okey, so ataupun kadang-kadang setengah orang kadang kulit kering, okey, dia ada cracks, okey, ada rekahan-rekahan, okey, ada lubang-lubang kat celah-celah kulit tu, okey, luka dan sebagainya. Okey, bakteria suka duduk kat situ. Tempat-tempat yang ada celah-celah ni, luka ke apa, bakteria senang membiak kat situ, suka duduk kat situ, jadi suka menyorok kat situ. Okay, sebab tu sangat penting kita basuh tangan, selalu mandi, alright, supaya number of bakteria tu at least kurang ada pada badan kita. Okay, bakteria kita tak nak lah, memang akan ada pada badan, tapi kita at least kalau kita apply personal hygiene, kita jaga kebersihan, okay, condition tu kurang pada badan. Alright, bilangannya kurang pada badan kita. Okay. Next. Alright. Okay, pada jari, okay, jari kita, sebab tu kita apply 7 step of washing hand tu, alright, supaya kita betul-betul pastikan jari dan tangan-tangan kita ni tak ada bakteria yang ataupun kotoran yang tinggal. Okay, so food handler should wash hand frequently. Okay, seorang penyedia makanan dia kena selalu basuh tangan. Okay, guna 7 step of washing hand tersebut lah yang kita belajar kali lepas lah, supaya patogenik bakteria tak boleh berada kat tangan kita lah, ataupun mungkin dapat mengurangkan jumlah bakteria yang ada kat badan kita ni. Okey. Kuku, okey, pastikan kuku tak panjang, tak kotor. Alright, rambut, okey, pastikan rambut tak gugur. Okey, macam ni nak pastikan rambut tak gugur, pakailah topi ataupun hairnet. Okey, mata, okey, tak ada apa ni, gatal-gatal mata tu ada bakteria tu. Alright. So selalu gosok-gosok mata, lepas tu pegang pula makanan. Alright. Alright, hand washing, improper hand washing cause 25% of foodborne illness. Okey, kebanyakan punca kenapa orang kena penyakit disebabkan makanan ni, okey, disebabkan kita tak apply washing method yang betul. Okey, basuh guna sabun, alright. Rubbing hand together, guna 7 step of washing hand tu yang penting lah. Okey. Alright, ni 7 step of washing hand. Yang ni sama macam chapter kali lepas. Kita ada belajar, okey, kita ada belajar dan kita ada try okey. Wet your hand, liquid soap, lather scrub, okey. Rinse 10 second, dry your hands. Alright. Okay. So kita basuh tangan, okay, before food preparation, okay.
sebelum kita sediakan makanan kita basuh tangan. So bila lagi kita basuh tangan? Sebelum kita sentuh selepas kita sentuh human body lah, kita garu sana garu sini, kita pegang tangan kita, okey. Lepas kita pegang anggota badan kita sendiri, okey. Selepas gunakan tandas, okey. Clogging, okey, selepas batuk, selepas bersin, okey, selepas kita makan, selepas kita minum, okey, kita basuh tangan. Alright. Preparation when switching between raw and ready to eat product. Okey, bila kita uruskan produk yang mentah dan juga tiba-tiba kita nak handle produk yang dah siap masak. Okay, so make sure lepas kita pegang barang mentah tu cuci tangan. Okay, baru kita pegang produk yang dah siap masak. Alright. After engaging activity seperti buang sampah, okay, mencuci lah, okay, kena basuh tangan. Okay. After caring animal lah, maksudnya lepas kita uruskan binatang-binatang, contohnya lepas bagi makan lembu ke, okay, lepas usap-usap kucing ke, okay. Alright, sebelum kita makan atau sebelum kita prepare makanan, make sure basuh tangan. Alright, personal hygiene essential lah. Apa benda contohnya equipment yang boleh kita guna lah, keperluan-keperluan yang kita perlukan untuk pastikan personal hygiene kita terjaga, okey. Pakailah sarung tangan PPE ya, ataupun apron, okey, cuci tangan, okey. Kuku make sure bersih, pendek, okey, tak ada kali-kali kuku dan sebagainya. Okey, pakai hairnet, okey, tutup kepala, okey. Tidak batuk, okey, tidak merokok, tidak makan sewaktu kita buat makanan. Alright, tak boleh pakai jewellery, okey, tak boleh pakai barang kemas. Okey, apa lagi? Cover cut with waterproof dressing. Okey, apa lagi? Okay, kalau ada luka, tutup luka tu pakai plaster dan sebagainya lah. Do not wear strong perfume. Perfume yang wangi-wangi tu pun tak payahlah pakai ya. Okay, bau-bauan tu pun punca kenapa dia jadi tak hygienic. Alright. Okay, bila kita pakai peralatan PPE tadi, glove, apron, jangan pakai kat luar. Pakai kat dalam tempat penyediaan makanan saja. Tak payahlah bawa pergi keluar peralatan. So, maksudnya kalau kita nak keluar daripada production line, keluar daripada kawasan tempat kita buat makanan, cabut dulu pakaian tersebut, okay, baru keluar. Masuk balik, baru pakai balik. Alright. Report pest sighting. Lagi satu perlu yang penting adalah kalau nampak ada contoh nampak tikus ke apa, report pada bos. Okey, report pada orang yang bertanggungjawab supaya kita dapat halang pembiakan pest ni, haiwan perosak ni. Alright. Bukanlah kalau nampak tikus ke, nampak lipas ke, okey, diam je. Alah, biasalah ada kisah. No, kalau kat tempat food handler, tempat buat produk makanan, tak boleh ada binatang-binatang ni, tak boleh nampak sekalipun. Okey, kalau nampak sila report. Alright. Okay, so employee responsibility, okay, tanggungjawab kita selaku pekerja ataupun food handler ni lah, okay. Tanggungjawab yang pertama adalah kita memastikan kesihatan kita terjaga. Okay, masa kalau kita sakit, jangan datang kerja ataupun jangan buat produk makanan, okay, sebab kita sakit. Okay, report illness, okay, bagi tahu rakan sekerja ataupun supervisor ataupun bos, okay, bagi tahu kita ada penyakit, ada sakit sekarang ni, so kita tak boleh nak handle makanan. Okay, maintain personal cleanliness, jaga kebersihan diri. Okay, tell their supervisor when soap, towel, washroom supply. Okay, bila contohnya sabun habis dalam tempat kerja ke, tuala habis ke, okay, air habis ke, air tak ada ke apa, sila report. Okay, pada orang yang tengok ataupun bos lah. Alright, so next, cover mouth and noses. Okay, tutup mulut dan hidung. Okay, pakai face mask ke apa. Okay, ataupun kalau kita batuk ke, kita bersin, okay, jauhkan diri daripada tempat makanan tersebut. Okay. No touch food service equipment. Jangan nak pegang sana, pegang sini peralatan. Pegang mana yang kita patut pegang saja. Okay. Kalau kawasan tu tak perlu kita pegang, tak payahlah sentuh. Kata-kata nak sentuh pula. Alright. Takut nanti tiba-tiba tu walaupun kita tak tahu ada kotoran, kita pegang, lekat kotoran tu. Okay. Make sure ikut peraturan, tak ada merokok kat tempat buat kerja tu. Alright. So lindungi produk makanan kita. So tadi employee ni pekerja. Ini sekarang employer ni tanggungjawab bos pula, tanggungjawab management. Okay, tanggungjawab bos ni pula kita kena first kali kena train. Okay, kena train pekerja. Alright, pekerja haruslah dilatih supaya dia boleh amalkan food personal hygiene dan sebagainya lah. Okay, monitor, okay, tengok mana-mana tabiat pekerja, okay, yang mana mengamalkan
poor hygienic practice, okey, dia tak jaga hygiene dan sebagainya, so dia boleh kenakan tindakan. Dia kena bagi tindakan, okey. Right, ataupun teguran, okey. Give incentive, okey, bagi hadiah pada mereka yang bagus dalam menjaga hygienik ini, supaya kita nak galakkan orang lain. Oh, nampak kawan tu, oh, dapat penghargaan lah dia buat hygienic practice ni, so aku pun nak jaga. So dia bagi satu motivasi kepada orang lain untuk ikut benda yang baik macam tu. Jaga kebersihan. Okay, ni kalau anda jadi bos lah, kalau anda jadi management, so anda kena tengok benda ni. Okay, penting kalau jadi bos, kena bagi insentif, kebaikan, benefit, bagi hadiah kepada pekerja. Okay, kita pun suka orang bagi hadiah kan. Sebab itulah, alright, dia bagi satu semangat untuk kita teruskan benda tu. Okay, so then they should provide proper laundry locker room. So peralatan kena sediakan. Okay, dia punya locker simpanan, bilik. Okay, maksudnya servis mencuci pakaian-pakaian sewaktu bekerja. Okay, dia kena bekalkan benda tu supaya memudahkan pekerja dia buat kerja. Alright. So food organisation should have clear, strict personal hygiene rules. So sediakan peraturan yang ketat. Okay, sediakan peraturan yang proper lah, yang sesuai untuk pengurusan produk makanan dekat situ. Okay, macam mana cara handle. So teknik-teknik, SOP siapa yang buat? Bos yang buat. Kalau anda bos, anda kena buat. Okay, should cover personal cleanliness. Okay, so clothing. Okay, so dalam peraturan tersebut, jaga personal hygiene, dicerita macam mana cara pemakaian, cara handle produk. Okay, use of tobacco, kawasan mana dibenarkan merokok, kawasan mana tak dibenarkan merokok ataupun tak dibenarkan merokok langsung. Okay, alright. So all employees should have physical examination. Okay, so pastikan bahawa semua pekerja tersebut dibuat pemeriksaan kesihatan dulu, baru dibenarkan bekerja. Maksudnya diambil bekerja tu, nak ambil orang bekerja, kena buat cek kesihatan dulu, kena cocok typhoid dan sebagainya. Alright. Okay, kalau typhoid injection ni, kalau siapa food handler memang wajib lah kena ambil. Even kalau orang bukan kerja kilang pun, ataupun orang berniaga makanan, jual air kat pasar malam, wajib ambil typhoid punya suntikan. Okay, alright. Itu rule dekat Malaysia lah. Okay. Okay, cleaning preparation. Okay, cleaning preparation. Macam mana kita nak prepare cleaning, kita nak buat penyediaan. Okay. So macam kita tahu, cleaning ni adalah kita nak mencuci, membuang segala soil particle ataupun debris ataupun benda-benda yang kotor ni daripada produk-produk kita, daripada peralatan kita, okay, daripada dinding bangunan kita dan sebagainya. Okay. So cleaning, prepare the surface for the sanitizing. Okay, so pencucian adalah asas kepada langkah pertama sebelum kita sanitize. So kalau kita buat satu sanitation, kita nak sembuh air panas ke, kita nak letak sabun ke, okay, make sure cleaning dulu. Maksudnya sebelum kita cuci, okay, kalau kita tak boleh terus sanitize, tapi first kita kena cuci dulu. Okay, macam biasalah. Okay, kalau contohnya tangan kita kena kotoran kan, contoh kalau kita ni kena kotoran, mesti kita cuci dulu dengan air bersih, baru kita sabun. So cleaning dulu, baru sanitize. Alright. So barulah benda tu efektif. Kalau terus sanitize, takut nanti dah sanitize tapi masih ada lagi habuk-habuk ataupun kotoran-kotoran yang masih ada. So nanti sanitizing tu tak jadi. Okay. So application of sanitizer to dirty surface, both ineffective and waste of money. Macam cakap, kalau tak cleaning dulu terus sanitize, dia tak efektif jadinya. Dia jadi tak aktif, tak efektif, dan juga dia membazir duit banyak lah. Terbuang macam tu je lah barang-barang yang digunakan untuk sanitize ni. Okay, so cleaning important to ensure that food ingredient are not contaminated. Okay, cucian ni yang pertama ni wajib, penting. Sebab apa? Sebabnya dia untuk memastikan produk makanan tak contaminate dengan soil ataupun debris daripada luar. Okay, so it also help eliminate harborage site for pests. So proses pencucian ni, okay, dia adalah dapat membantu kita untuk kita pastikan tempat tu, bangunan tu, peralatan tu tak ada sarang binatang, okay, binatang perosak dan sebagainya. Okay, alright. So langkah pertama, penyediaan untuk sanitization, okay, untuk sanitize. Okay, pertama sekali kita kena cuci. Itu dia point dalam slide ni. Okay, so next. Okay, so macam mana nak cuci? Macam mana nak buat cuci? Macam mana nak buat cleaning? Ada 5 basic step, okay, untuk kita cuci. Yang pertama,
Dia tulis ni flush or sweep soil. Okey, buang ataupun sapu kotoran tersebut okey dengan air. Okey, pada suhu yang tertentu. Okey. Boleh guna penyapu, okey, berus, alright. So secara fizikalnya kita tolak ataupun kita remove the kotoran daripada equipment, daripada peralatan, daripada bangunan. Okey. So yang kedua, use appropriate cleaner. Gunakan kaedah mencuci yang sesuai. Okey. Okey, so lain peralatan, lain cara cuci. Nak cuci sudip dengan cuci kuali mesti berbeza kan. Okey. Nak cuci botol ke, nak cuci tempat-tempat yang sempit, guna peralatan dia, ada berus lah dan sebagainya. Okey. So pastikan guna kaedah yang betul dan pencucian yang paling sesuai untuk cuci satu benda tu. Lain surface dia, lain rupa bentuk benda untuk dicuci tu, lain kaedah nak cuci yang betul, yang bersih. Okay? So itu employer akan bagi guideline lah. Okay? Boss ataupun administration, management dia akan bagi guideline lah macam mana cara cuci yang betul. Tapi kena apply benda guideline dia bagi, tapi kita kena buat. Alright, so next, apply appropriate sanitizer. Okay? Okay, sorry. Sebelum tu flush surface water. Bilas pula. Okay, dah cuci. Okay, bilas dengan air. Okay, pada suhu yang sesuai. Kalau nak guna air panas, boleh guna air panas. Okay. Yang keempat, okay, apply sanitizer. Okay, gunakan sanitizer pencuci tu, alkohol dan sebagainya. Alright. So rinse the sanitizer. Okay, last kali bilas pula sanitizer tu dengan air juga. Alright. Okay. Ataupun sama ada guna air ataupun guna sanitizer jenis yang untuk bilasan juga. Okay. So ini adalah 5 basic step in wet cleaning. Ni cara pencucian basah lah. Masuk guna air lah. Okay. So bila kita cuci, kita ulang balik kan tadi. Okay, buang, berus, sapu. Okay, buang kotoran tu. Okay. Yang kedua, guna kaedah yang sesuai. Yang ketiga, bilas tempat cucian tu guna air yang sesuai suhunya. Yang keempat, okay, apply sanitizer. Yang kelima, bilas sanitizer tersebut. Alright, itulah 5 basic step in wet cleaning. Alright, okay, ni principle of cleaning. Ni ada 4 prinsip, okay, dalam mencuci. Okay, pertama, jenis. Okay, kita kena tahu jenis. Prinsip yang pertama, kita kena tahu jenis soil that be removed ataupun kotoran, jenis kotoran yang dibuang. Okay, adakah jenisnya adalah jenis yang benda yang bernutrien makromolekul. Okay, contohnya karbohidrat, sugar ke, ataupun barang-barang fizikal, okay, duri ke, okay, tanah ke. Okay, first kita kena tahu type of kotoran tu, type of soil, type of dirt. Okay, okay, jenis apa kotoran yang kita buang tu sebenarnya kita kena tahu. Okay, yang kedua, role of water and chemical characteristics. Okay, kedua, kita kena faham peranan air dan juga chemical pencuci yang kita gunakan tu. Okay, so peranan air ni untuk buang kotoran tu secara kasar. Okay, chemical ni pula dia memastikan kawasan yang dah cuci itu nampak bersih itu betul-betul terhindar daripada bakteria dan sebagainya lah. Okay. Yang ketiga, type of surface that one wish to clean. Okay. Ketiga, prinsip kita tahu permukaan macam mana kita nak cuci. Permukaan lantai ke, permukaan mesin ke, bentuk dia bulat ke, bentuk dia berlubang ke dan sebagainya, kena tahu. Okay. Sebabnya lain tempat mencuci, lain kaedah dia. Macam kita sebut tadi lah. Okay. Okay. Prinsip yang keempat adalah how cleaner will be applied, who will doing the work. Okay. Macam mana pencuci macam mana pencucian itu dilakukan. Okay, guna berus ke, okay, guna kaedah-kaedah tertentu ke, okay, dan siapa yang kena buat. Okay, dia mesti ada, okay, spesifik. Okay, kalau yang kawasan ni orang ni buat, kawasan ni orang ni buat. Okay, supaya dia menjadi kerja amalan dia lah. Sebelum dia buat kerja dia tahu peralatan mana yang dia guna, peralatan mana yang dia akan cuci. So siapa guna peralatan tu dia yang bertanggungjawab untuk cuci. So dia ada kawasan-kawasan tertentu, peralatan tertentu, ada orang yang spesifik yang mahir dalam mencuci barang tersebut. Okay, seterusnya. Okay, so sekarang kita nak tengok jenis-jenis cleaning agent, bahan pencuci. Okay,
Bahan pencuci ni ada banyak jenis lah. So setiap jenis tu ada kelebihan dan juga keburukan. Okey, jenis pertama kita tengok soap. Soap ni apa? Sabun cuci biasa lah. Sabun buku korang beli tu. Sabun yang untuk cuci tangan biasa tu kan. Right? Sabun mandi lama-lama dulu lah kan. Okey. So dia bagus untuk efektif kalau cuci menggunakan soft water. Tapi lemah untuk bercuci kalau guna hard water. Apa tu soft water, apa tu hard water? Okay. Soft water ni apabila air yang dirawat tu dia kurang kandungan mineral di dalam dia, kita panggil soft water. Tapi setengah air kadang-kadang kandungan mineral dia masih tinggi, so dikategorikan sebagai hard water bila kandungan mineral dia tinggi. Okay. So kalau air yang dirawat ni selalunya air pipe ni biasa selalunya soft water lah. So dia boleh mencuci lah. Tapi setengah tempat kita tak pastilah. Setengah tempat mungkin dia dapat hard water, okay, kandungan mineral dia masih banyak, okay. Mungkin daripada air bukit ke apa ke dia ambil kan, okay. So tu kategori hard water yang kandungan mineral dia masih tinggi. Alright. So soap ni tak sesuai, dia tak compatible dengan air jenis tu. Alright. So dia kurang, jadi kuasa mencuci dia jadi kurang kalau guna air yang hard water dia. Okay. Alright. So kalau kita tengok kalau alkaline detergent, okay, ni alkaline detergent dengan acid detergent ni lebih kurang lah. Dua-dua ni dia berbeza pH lah. Ni alkali, yang ni acid. Okay, maksudnya yang ni dia sabun-sabun jenis kuat sikit lah. Yang kita kata sabun sodium lah apalah yang kuat sikit lah. So kalau yang tinggi akali, okay, dia kuat akalinya, okay, tinggi akalinya, acid dia kan yang ni tinggi acidnya. Alright, pH dia rendah, yang ni pH dia tinggi. Okay, so kalau alkali tadi pH yang tinggi tadi, okay, so dia bagus untuk dissolve hampir semua benda dia dapat cuci. Tapi kelemahan dia korosif. Sama juga dengan acid. Acid pun hampir semua benda dia boleh cuci. Hampir semua benda dia boleh cuci, tapi dia korosif, dia menghakis. So bila menghakis ni efek dia macam mana? Pada peralatan kita boleh terhakis, okay, equipment kita boleh terhakis, equipment plastik ke, metal ke, okay. Lepas tu tangan kita kalau kena kulit ke pun boleh terhakis, boleh luka, boleh cedera dan sebagainya. Okay, itu kelemahan dia. Alright. So next kita ada jenis degreaser. Okay, degreaser ni untuk minyak, untuk kita buang minyak, bagus untuk remove minyak. Okay, boleh guna degreaser punya type of cleaning agent. Okay, tapi ini kelemahan juga boleh menyebabkan tangan kita terhakis dan boleh menyebabkan tangan kita irritating. Okay, boleh gatal-gatal, boleh bengkak, boleh merah-merah dan sebagainya. Okay, sebab dia sensitif pada kulit. Okay. So secara overall, kalau yang sabun-sabun kuat ni memang dia efek dia pada kulit kita, okay, pada peralatan dia terhakis dan sebagainya. Alright. So ini jenis-jenis sabun daripada segi kebaikan dan keburukan dia. Okay, so saya akan tamatkan dulu sesi lecture ni pada sampai sini dulu. Okay, so sampai plan design nanti kita akan sambung pada next video lecture. Okay, so kita akan discuss setakat ni saja dulu untuk kelas akan datang. Okay, so apa-apa nak tanya boleh tanya dalam kelas akan datang. Okay, so saya rasa that's all for today. Thank you very much. Okay, kalau mana-mana part yang tak clear tu boleh ajukan soalan. Okay, so dalam bentuk video ni senang sikit, korang nak rewind ke apa boleh tengok balik. Okay, yang mana kurang jelas saya minta maaf, tapi boleh tanya saya kemudian. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum. Okay, kita jumpa dalam kelas online kita. Okay, bye-bye.